Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala kepujian, kemuliaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu, hanya kepada Allah kita sentiasa memuji, kita sentiasa meminta segala pertolongan, dan hanya kepada Allah kita sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita juga sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan hawa nafsu dan kejahatan tingkah laku. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah beri taufik hidayah, tidak ada siapa yang mampu untuk menyesatkannya, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada ilah Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang satu diciptakan pasangannya, dan dari keduanya lah diciptakan dan dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, yang mana kepada Allah kita sentiasa meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan silaturahim, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaikkan segala urusan serta akan menghapuskan dosa. Oleh itu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan, dan perkara yang diada-adakan adalah perkara bid'ah. Semua perkara yang diada-adakan adalah perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah dapat menjerumus seseorang kepada kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi beri kesempatan, kesihatan, keimanan untuk menjalankan lagi tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin, iaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil hamdu wa minna. InsyaAllah pada pagi Khamis ini kita masih lagi meneruskan pengajian hadis kita berdasarkan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan Alhamdulillah kita dah masuk dalam hadis yang kedua, hadis Jibril, dan kita telah selesai rukun Islam, dan hari ini kita masuk dalam rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari akhirat. Tapi sebelum itu mari
kita murajaah ataupun ulang kaji sedikit sebanyak pembelajaran kita dalam kelas minggu lepas, iaitu beriman kepada para rasul ataupun al-iman bir-rusul. Okey, perkataan ar-rusul merupakan perkataan jamak yang mana mufradnya dari perkataan rasul. Rasulun, seorang yang diutus, manakala rusul sekelompok manusia ataupun lebih dari 3 orang yang diutus. Jadi beriman kepada rusul, kita beriman kepada orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara bahasa. Dan rasul juga merupakan perkataan siyaq al-mubalaghah, perkataan yang menunjukkan mubalaghah, yakni berlebihan. Ia adalah ism maf'ul dari perkataan arsala yursilu, mursalun ism maf'ul dia yang diutus, manakala yang mengutus mursilun. Akan tetapi perkataan rasul merupakan bentuk berlebihan dari sifat ataupun dari nama al-mursal. Dan kita dah terangkan sebab kenapa diguna pakai perkataan rasul berbanding perkataan mursal. Kerana seorang rasul memang sentiasa akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna rasul huwa man yahmilu risalatan min jihatin ila jihatin ukhra. Secara bahasanya, seorang yang diutus, dia membawa sesuatu, membawa risalah dari satu sisi, satu jihah, kemudian dibawa kepada jihah yang lain. Itu makna rasul secara bahasa. Manakala secara syarak, rasul ataupun rusul hum rijalun alladzina yahmiluna risalatan minallahi al-khaliq. Mereka adalah orang-orang lelaki yang ditugaskan untuk membawa risalah dari Allah Sang Pencipta. Jadi dalam ta'arif rijalun dan menafikan dua bentuk batahan kepada siapa yang mendakwa bahawa seorang rasul tu boleh jadi dari kalangan wanita, ataupun dia mendakwa bahawa seorang rasul bukan dari kalangan manusia. Rijalun, seorang lelaki yang mestinya ia dalam kalangan seorang manusia. Bila kita kata manusia, maka ia tercipta dari asal usulnya daripada Nabi Adam, dari tanah, manakala kita daripada air mani. Jadi barang siapa yang mendakwa bahawa seorang rasul ia tercipta dari cahaya, maka ia adalah dakwaan yang batil. Ia terkait dengan akidah. Kemudian lelaki-lelaki yang diperintah ataupun diberi tugas untuk membawa risalah daripada Allah Sang Pencipta kepada siapa? Ilal bashar al-makhluq. Jihad yang pertama adalah Allah dan jihad yang kedua adalah bashar. Jadi manusia lelaki ini dia membawa risalah daripada Allah untuk manusia, iaitu al-makhluk. Untuk apa? Li hidayatihim li tariqis sahih, untuk memberi hidayah kepada manusia ni ke jalan yang benar. Segala dalil dah kita bawakan bahawa seorang rasul dari kalangan lelaki dan juga dari manusia. Fa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang pertama secara mutlak adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kita juga dah bahas perbezaan di antara rasul dan nabi. Secara ringkasnya, rasul adalah orang yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menerima syariat untuk sesuatu kaum, kemudian diwajibkan untuk disampaikan. Seorang yang menerima wahyu dan syariat
dan wajib untuk disampaikan di kalangan manusia yang telah rosak. Manakala Nabi pun diberi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak membawa syariat yang baru. Dia meneruskan syariat Rasul yang sebelumnya. Dan tidak ada kewajipan dia untuk menyampaikan, melainkan untuk memperingati manusia. Oleh itu ulama pada zaman kita, dia mewarisi para nabi untuk memperingati manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, beriman dengan Rasul tidak lari dari 4 perkara. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah qad ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah wal kufru bima yu'badu min dunihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus setiap kaum seorang rasul. Setiap kaum mesti ada seorang rasul yang Allah utus secara umumnya. Ada jumlah berapa? Wallahu alam. Secara ijmalnya kita beriman bahawa setiap yang kaum mesti ada seorang rasul, sebagaimana firman Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan sesungguhnya telah aku utus di setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mendakwahkan manusia agar hanya mempersembahkan ibadah dia kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, al-imanu bir-rusul alladhi dhukirat lana asma'uhum wa hum 25. Faman kafara biwahidin minar rusul faqad kafara bihim jami'an. Dan kita beriman dengan para rasul secara tafsil yang disebutkan dalam Al-Quran. Okey, ini ada sedikit pembetulan. Yang lebih tepat, kita beriman dengan setiap nabi, bukan rasul, setiap nabi yang disebut dalam Al-Quran, iaitu jumlahnya 25 orang. Sebab bukan setiap nabi seorang rasul, akan tetapi setiap rasul adalah seorang nabi. Jadi yang lebih tepatnya, kita beriman dengan semua nabi yang Allah sebut dalam Nas, iaitu jumlahnya 25 orang. Sebab kalau kita cakap kita beriman dengan setiap rasul yang Allah sebut, Nabi Adam bukan rasul, Nabi Idris juga pandangan ulama dia bukan rasul. Jadi yang lebih tepat sekali kita cakap kita beriman dengan setiap nabi yang disebut dalam Nas, iaitu 25 orang. Ia mencakupi semuanya. Itu secara tafsil. Secara ijmalnya apa tadi? Kita beriman bahawa setiap umat ada seorang rasul. Okey, yang seterusnya, al-imanu bi anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin. Kita beriman bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan penutup para nabi. Jadi bila dia penutup para nabi, apatah lagi para rasul. Kemudian yang terakhir, al-imanu bi annahum ballaghu jami'a ma arsalahumullah wa lam yaktumu harfan wa lam yughayyiruhu wa lam yazidu fihi min indi anfusihim. Kita beriman bahawa semua para rasul telah menyampaikan apa yang telah diutus kepada mereka tanpa mereka menyembunyikan satu huruf pun ataupun merubah, apatah lagi menambah dari diri mereka sendiri. Kemudian ada poin, setiap rasul dia tidak lari dari menyampaikan 4 perkara, betul? Yang pertama apa? Tauhid. Setiap rasul akan menyampaikan tauhid dan menjauhkan syirik, mesti. Itu kerja wajib bagi seorang rasul. Yang kedua, takwa. Okey, dalam takwa ni pun ada sedikit pembetulan. Kan kita sebut takwa adalah yang ta'rif yang mencakupi segala sesuatu adalah imtithalu awamirillah ala nuri minallah rajaan sawabillah, kan? Kita melakukan setiap perintah Allah berdasarkan cahaya dari Allah, itu nas,
Kemudian dengan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian ijtinab ma nahallahu, kita menjauhi segala apa yang Allah larang, ala nuri minallah, atas petunjuk dari Allah, khaufan min adzabillah, takut akan azab Allah. Kan saya sebut ini adalah ta'rif dari Ali bin Abi Thalib, salah. Ini bukan ta'rif dari Ali bin Abi Thalib. Ini ta'rif dari seorang tabi'in. Nama dia Talqu bin Yahya Al-Anazi. Seorang tabi'in yang bernama Talqu bin Yahya Al-Anazi. Okey, sedikit tambahanlah. Manakala makna taqwa dari Ali bin Abi Thalib dari riwayat yang sahih, iaitu Ali bin Abi Thalib berkata, at-taqwa hiya al-khawf minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Okey, ta'rif taqwa dari Ali bin Abi Thalib iaitu al-khawf minal jalil, takut kepada al-jalil, yang maha mulia, iaitu Allah. Poin yang pertama, takut kepada Allah. Kemudian al-amalu bitanzil, dan mengamalkan ataupun melakukan bitanzil, apa-apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu beramal soleh. Kita takut kepada Allah, kemudian kita beramal segala yang diperintah, ataupun secara harfiah ya, beramal apa yang diturunkan, al-amalu bitanzil. Kemudian al-qana'atu bil qalil, perasaan qana'ah, sentiasa cukup walaupun sedikit. Al-qana'atu bil qalil, itu taqwa. Sentiasa merasa cukup walaupun sedikit. Qana'atu bil qalil. Kemudian al-isti'dadu li yaumir rahil, dan sentiasa siap sedia untuk menempuh yaumur rahil, hari akhirat, hari kebangkitan, ataupun hari kematian. Secara khususnya lah, yaumur rahil adalah hari kematian. Okay, ada 4 poin takwa dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Takut kepada Jalil, takut kepada Allah. Kemudian al-amalu bitanzil, beramal soleh dengan apa yang diturunkan. Kemudian al-qana'atu bil qalil, sentiasa merasa cukup walaupun sedikit. Kemudian al-isti'dadu li yaumir rahil, sentiasa siap untuk menempuh hari kematian. Boleh insya-Allah. Okay, insya-Allah hari ini kita masuk al-imanu bil yaumil akhir. Yang kelima adalah kita beriman dengan hari akhirat. Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Sebenarnya rukun iman dia sebenarnya 5 je. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, dia sampai yaumul akhir. Akan tetapi al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi itu ayat yang lain, kalau kita perasan. Okey, hari ini insya-Allah kita masuk al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhirat. Yaumul akhir yang dimasukkan dalam rukun iman adalah yaumul qiyamah alladhi yub'atsu fihi an-nas lil hisabi wal jazaa. Hari akhirat yang dimasukkan dalam rukun iman yang kelima dalam hadis Jibril ni ataupun hadis-hadis yang lain merupakan hari kiamat. Hari yang mana dibangkitkan semua manusia lil hisab, untuk dihisab segala bentuk amalannya, kemudian dijazak, diberi balasan. Wasumiya bil yaumil akhir, dan sebab dinamakan hari itu sebagai hari yang terakhir kerana li'annahu la yauma ba'dahu, tidak ada lagi hari setelah hari itu. Haitsu yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim, yang mana akan tetaplah penghuni syurga-syurga Allah di manazilihim, di rumah-rumah mereka. Bila ahli syurga dah masuk syurga, dah settle, tidak ada lagi hari yang dia kena fikir besoknya.
Begitu juga wa ahlun nar fi manazilihim wa na'udzubillah. Dan bila ahlun neraka yang telah ditetapkan Allah untuk masuk neraka, dah tidak ada hari lagi setelah dia untuk beramal ataupun untuk bertaubat dan sebagainya. Sebab itu dinamakan yaumul akhir. Dan hikmah kenapa Nabi SAW menyebutkan yaumul akhir sedangkan hari kiamat ni mempunyai beberapa nama, kan? Kita ulang balik, kenapa Nabi SAW apabila ditanya Jibril, akhbirni anil iman, Nabi SAW jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kenapa Nabi tak sebut wal yaumil qiyamah ataupun wal yaumil talaq dan lain sebagainya namanya? Kerana bila kita sebut, kerana setiap nama yang diberi untuk hari kiamat, dia membawa keadaan ataupun sifat yang terjadi pada hari itu. Seperti yaumul qiyamah, hari yang dibangkitkan ataupun hari yang mana ketika itu semua manusia berdiri di hadapan Allah. Qiyam. Nanti kita akan bahas. Apabila Nabi SAW sebut misalnya yaumul qiyamah, ia seakan menunjukkan pada hari yang dibangkitkan je. Yaumul hisab, yaumul jazak tak ada. Okay, akan tetapi bila Nabi sebut yaumul akhir, bila ahli syurga dah masuk syurga, ahli neraka dah masuk neraka, dia mencukupi semua yang akan berlaku sebelum tu lagi. Jadi hikmah dia Nabi sebut yaumul akhir, dia lebih umum, lebih mencukupi semua perkara yang berlaku dalam hari kiamat. Okey, nama-nama asmaul yaumul akhir. Ramai di kalangan ulama mengumpulkan nama-nama hari akhirat. Ada yang sampai 30, ada yang sampai 80. Mana kaedah dalam bahasa Arab, setiap sesuatu yang mempunyai banyak nama ataupun sifat menunjukkan keagungan sesuatu tersebut, benda yang besar di sisi orang Arab. Okey, salah satunya nama adalah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah pun dah jadi bahasa Melayu, hari kiamat. Kiamat ni dari perkataan masdar qama yaqumu. Qama yaqumu. Ni fi'il madhi, ni fi'il mudhari' dan qiyaman adalah masdar dia. Ditambahkan tamar butah, qiyamatan, untuk apa? Litakkid, untuk penegasan. Jadi apakah asal kalimat dia adalah berdiri. Qama yaqumu adalah berdiri. Jadi kenapa dinamakan hari tersebut hari berdiri? Huwal yaumu alladhi yaqumu wa yajtami'u fihi jami'u khalaiq. Pada hari itu, kenapa dinamakan hari berdiri? Kerana pada hari itu adalah hari yang mana yaqumu, akan berdiri, wa yajtami'u, dan berkumpul, fihi, pada hari tersebut, jami' al-khalaq, semua makhluk-makhluk Allah, baik makhluk yang di langit maupun makhluk di bumi, yang manusia ataupun yang haiwan, jin, semua akan berdiri, dikumpulkan pada satu hari untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dinamakan yaumul qiyamah. Dari perkataan qama yaqumu qiyamatan. Okey, salah satu nama bagi yaumul akhir juga al-waqi'ah. Satu surah khusus Allah memberi nama surah tersebut surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ni salah satu nama bagi hari kiamat. Al-Waqi'ah ni kenapa dinamakan Waqi'ah? Maksud dia apa? Dari perkataan waqa'a yaqa'u. Kalau kita sebut secara bahasanya, waqi' ni sesuatu yang terjadi. Syai'un waqi', benda itu betul-betul terjadi. Jadi hari kiamat kenapa dinamakan Al-Waqi'ah? Kerana ia adalah hari yang memang akan terjadi tanpa keraguan sedikit pun. Huwa al-yawmu alladhi sayaqa'u bila syak. Hari tersebut adalah hari yang akan terjadi tanpa keraguan pun.
Itu nama bagi al-waqi'ah. Manakala yang seterusnya as-sa'ah, juga salah satu nama bagi hari kiamat. Terjemahan secara bahasa sa'ah ni adalah pukul. Bukan pukul tumbuk, pukul ataupun jam. Maksudnya waktu. Pukul. Waktu. Sa'ah adalah waktu. Dan ini juga perkataan yang akan ditanya oleh Jibril setelah Al-Ihsan. Mata sa'ah. Kenapa hari kiamat dinamakan sa'ah ataupun waktu? Ada beberapa pendapat. Qila, dikatakan as-sa'ah tadullu ala waqtin yasirin lillahi lihisabi jami'i mukallifin. Sa'ah, waktu, satu waktu. Kenapa dinamakan hari kiamat sebagai satu waktu? Tadullu, dia menunjukkan ala waqtin, ke atas satu waktu, yasir, yang sangat sekejap, yang sangat cepat. Waktun yasir. Yasir adalah benda yang mudah. Waktu yang mudah lillah, bagi Allah, lihisabi jami'il mukallifin, untuk menghisap semua orang yang mukallaf, diberi tanggungjawab pahala dan dosa. Pada hari itu adalah satu waktu yang sangat mudah bagi Allah untuk hisap semua manusia di atas muka bumi, daripada Nabi Adam hingga manusia yang terakhir. Akan tetapi bagi kita ialah satu jangka waktu yang sangat lama. Tapi bagi Allah waktu yasir. Itu salah satu pendapat kenapa hari kiamat dinamakan sa'ah. Dan pendapat kedua juga, qila li'annaha qad ta'ti faj'atan fi ayyi waqtin. Dan dikatakan juga kenapa hari kiamat dinamakan sa'ah, waktu, kerana ia li'annaha qad ta'ti, mungkin akan datang, faj'ah, secara tiba-tiba, fi ayyi waqtin, pada waktu bila-bila sahaja. Sebab itu dinamakan sa'ah. Sebab tiada siapa pun di atas muka bumi dari kalangan makhluk yang mengetahui bila akan berlaku hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hatta para malaikat pun tidak tahu. Hatta Nabi SAW, orang yang paling Allah cinta secara mutlak di atas muka bumi ni pun tak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas-sa'il. Apabila ditanya oleh Jibril. Jadi siapa-siapa yang cakap kiamat ataupun hari yang dibangkitkan Allah akan terjadi dalam masa 1400 tahun lah ataupun sebagainya, itu hanya dakwaan yang dusta. Okey, itu kita dah kaji sedikit sebanyak tentang nama-nama ataupun pengenalan tentang hari akhirat. Okey, bagaimana kita nak beriman dengan hari akhirat? Apakah kefahaman kita tentang al-imanu bil yaumil akhir? Okey. Mafhumul imani bil yaumil akhir. Mafhum ni kefahaman. Kefahaman dengan tentang keimanan bil yaumil akhir. Okey. An-nu'mina bi kulli ma warada fi akhbarin dhalikal yaum. Poin yang pertama, an-nu'mina, kita beriman, bikulli, dengan setiap ma warada fil akhbar, apa-apa yang terdapat di pengkhabaran tentang zalikal yaum, hari tersebut. Apa-apa yang diceritakan, dikabarkan tentang hari tersebut, kita kena beriman. Dan cara kita beriman dengan perkara gaib, kaedah dia apa? An-nu'mina
ijmalan idza ujmil wa tafsilan idza fussil. Kita beriman secara umum, ijmal, apabila nas datang secara ijmal, dan kita beriman secara detail, tafsil, apabila nas datang menerangkan tentang ia secara detail. Jadi keimanan cara yang pertama untuk kita beriman dengan hari akhirat, kita beriman dengan semua pengkhabaran dari nas yang menceritakan tentang hari tersebut. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang terkait dengannya. Apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang terkait dengannya. Apa-apa yang terkait, sebelum kita nak pergi hari akhirat, kita kena apa dulu? Kita kena mati dulu. Jadi al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat juga termasuk beriman dengan adanya kematian. Bila kita mati, kita masuk kubur. Dan apa yang terjadi dalam kubur? Ada azab, ada naim, ada seksaan dan ada kenikmatan. Itu pun kita kena beriman. Apa-apa yang datang dari nas tentang apa yang terjadi dalam kubur, ia termasuk keimanan tentang hari akhirat. Begitu juga apa-apa yang sebelum nak dibangkitkan, manusia dibangkitkan menghadap Allah di padang mahsyar, akan berlaku apa? Hari kiamat, hari terakhir. Dan apa-apa yang berlaku pada hari terakhir itu pun kita kena beriman. Apa-apa tanda besar, tanda kecil sebelum berlakunya hari kiamat pun kita kena beriman. Ia termasuk dalam keimanan yaumul akhir. Betul. Jadi akhbar fi dzalikal yaum, kabar apa yang terjadi. Kita dihisap, kita ditunjukkan segala amal. Kemudian apa-apa kabar, misalnya orang yang menzalimi akan datang orang yang dia zalim. Kemudian orang yang terzalimi akan ambil hasanat dia akan ambil sayiat, dan semua apa kabaran kita kena beriman. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang terkait dengan hari akhirat seperti kematian, kubur, ataupun tanda-tanda kiamat, hari kiamat itu sendiri. Sirat juga termasuk syurga, neraka, semua. Dan kita akan bahas satu-satu insya-Allah. Okey. Fayadkhulu fi dzalik, maka masuklah keimanan tentang yaumul akhir yang berikut ni. Fayadkhulu fi dzalik. Okay, ada berapa ni? Ada 12. 12 ni secara ringkas lah, saya bawakan poin-poin secara ringkas apa yang akan terjadi setelah seseorang tu mati, kemudian dia dibangkitkan. Bila dibangkitkan, dia akan dihisap. Bila dihisap, dia akan kita akan bahas ni. Akan menuju sirat, kemudian akan kontarah, ada haud, ada mizan dan lain sebagainya. Cara beriman tu, nombor satu tadi kita faham yang tentang perkabaran hari kiamat. So yang 12 ialah khabar dia lah. Betul. Khabar dan apa yang terkait dengannya, dia mencakupi semua. Tapi ini secara ringkas lah. Kalau nak secara detail, kita buat daurah khusus. Okey, yang pertama, cara kefahaman kita dalam memahami ataupun beriman dengan hari akhirat, al-imanu bi asyrati saati. Kita beriman dengan tanda-tanda, asyrat ni tanda-tanda, alamat sa'ah, hari kiamat. Itu poin yang pertama. Kita kena percaya apa segala perkabaran yang ada dalam nas Al-Quran maupun sunnah tentang tanda-tanda hari kiamat, kecil maupun besar, kita kena beriman. Barang siapa yang kufur ataupun tak percaya salah satunya, dia telah kufur rukun iman, kerana ia termasuk dalam al-imanu bi yaumil akhir. Tak boleh. Bila nas tu dah sahih, dia kena sami'na wa ata'na. Wa amaratiha allati takunu qablaha. Al-iman bi asyratis sa'ah, dengan tanda-tanda sa'ah, dan amarat ni juga alamat. Apa beza amarat dengan asyrat? Sebagai ulama mengatakan asyrat ni tanda-tanda besar, amarat ni tanda-tanda kecil. Nanti dalam hadis ni juga akan ditanya oleh Jibril kepada Nabi SAW tentang amarat as-sa'ah.
tanda-tanda hari kiamat, tapi tanda-tanda kecil. Allati, yang mana takunu qablaha, ia berlaku sebelum hari kebangkitan. Ha ni kembali kepada apa? Kembali kepada sa'ah. Okey, itu yang pertama. Jadi kita tak perlu bahas secara detail lah apa itu tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil, sebab kita akan bahas biiznillah dalam soalan Jibril tentang sa'ah, insya-Allah. Jadi ni kita first kali, poin yang pertama, bila sebutnya beriman dengan hari akhirat, kita kena beriman dulu dengan tanda-tanda kiamat, kecil ataupun besar, yang dibawa oleh nas secara sahih. Kita kena beriman secara sepenuhnya, tak ada keraguan sedikit pun, kerana ia terkait dengan iman. Bila iman kita dah bahas, keimanan tu harus jazim, betul-betul teguh, itu baru dinamakan iman. Okay, yang kedua, al-imanu bil maut wa ma ba'dahu min fitnatil qabri wa adabihi wa na'imihi. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan kematian. Semua orang beriman dengan kematian sebab memang berlaku di depan mata dia. Tetapi apa yang berlaku setelah kematian tu, ramai manusia yang zalal, tergelincir dalam kefahamannya. Wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang berlaku setelah kematian. Ba'dahu, setelah kematian, dari bentuk apa? Fitnatil qubur, ujian yang akan kita hadapi di dalam kubur. Setiap manusia akan menghadapi ujian di dalam kubur, tidak ada terkecuali. Ustaz, bila ujian kubur ni termasuk yang menerima nikmat lah, ke yang Tak, sebelum seseorang menerima nikmat dalam kubur ataupun menerima azab dalam kubur, dia akan menghadapi ujian kubur. Apa ujian kubur? Soalan, 3 soalan. Dan ini hadis ni tak salah pernah dibahas oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Mu'in, hadis yang panjang. Sebelum orang tu ditarik lagi roh dia, bagaimana ditariknya roh orang mukmin, bagaimana keadaan ditariknya roh seorang kafir, kemudian rohnya dibawa ke atas langit, kemudian dikembalikan, kemudian ditanya dengan 3 soalan. Apabila lulus, maka dibukakanlah taman-taman syurga di hadapannya. Maka dia cakap apa? Ya Allah, cepatkanlah kiamat, cepatkanlah kiamat. Manakala orang kafir dibawa ke atas langit, tapi tidak diterima kerana busuk, buruk. Akhirnya dikembalikan dan ditanya 3 soalan. Dia cakap apa? Tak tahu. Dan akhirnya diazab. Dan ada juga pendetailan, datanglah seorang yang baik rupa parasnya, di sampingnya ditanya, engkau ni siapa? Aku adalah amalan baik engkau. Kemudian datang orang yang sangat busuk, buruk, takut, menakutkan wajahnya, engkau ni siapa? Akulah amal buruk engkau, dan lain sebagainya lah. Kalau kita nak bahas pun terlalu panjang. Jadi homework untuk para pelajar untuk cari hadis ni. Sangat seronok untuk kita baca dan meningkatkan iman. Jadi Ustaz, dia bermula dari proses kematian Islam, Betul. azab sampai nanti dan sebagainya, Betul. sampai soalan. Itu termasuk dalam keimanan bil yaumil akhir. Jadi mungkin ada orang mendakwa bahawa, sebab memang realitinya ada yang menafikan azab ataupun nikmat syurga. Memang ada. Dan dia mengaku Islam. Sebab apa? Sebab dia memahami agama ni dengan akal dia yang cetek, akal dia yang terhad. Salah satu alasan dia kerana tidak beriman dengan azab kubur, dia cakap, jom kita gali, kita tengok mayat tu. Tak pun kita tengok mayat-mayat orang yang betul-betul kafir, misal Raja Thailand yang diorang awetkan tu kan, nampak senyum, putih, relax duduk, betul tak? Tetapi keimanan kita bil ghaib macam mana? Kita kena yakin bahawa orang kafir memang kena azab, bahkan dia kena soal. Dia secara detail, dia mengikutkan dia punya panca indera. Apa yang tidak boleh terjangkau panca indera, dia tolak. Okey, yang ketiga, al-imanu bin nafkhataini
Bisur. Yang ketiga, kita beriman dengan 2 tiupan sangkakala. Ada 2 tiupan yang diberi tanggungjawab oleh Allah kepada malaikat siapa? Israfil. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih. Jadi termasuk keimanan dengan hari akhirat. Barang siapa yang ragu ataupun tak percaya, maka dia telah kufur. Okey, tiupan yang pertama, an-nafkhatu ula liqiyami sa'ah. Tiupan yang pertama adalah tiupan untuk menunjukkan telah bangkitnya hari kiamat, telah datangnya hari kiamat. Nama dia nafkhatus sa'iq, tiupan yang menakutkan, tiupan yang membawa sehingga kepada kematian. Sa'iqi, sa', ain, qaf. Tiupan yang mengambil semua roh manusia yang berada di atas bumi ketika itu. Nafkhatu, ni nun nifa. Nafkhatu sa'iqi. Ini ada dalam ayat Quran. Ataupun nafkhatul faza'i, tiupan yang menakutkan. Tiupan yang membawa kepada kematian. Sa'iq ni kematian. Itu tiupan yang pertama. Dan ia juga tiupan yang yang menjadikan manusia ketika itu semua faza', takut, dengan ketakutan yang sangat. Ia juga dinamakan rajifah. Itu tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua, an-nafkhatu ats-tsaniyah liqiyami khalaiqi minal qubur. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang diarahkan oleh Allah kepada malaikat Israfil untuk membangkitkan semua makhluk dari kubur mereka untuk dihisap, untuk kepada mahsyar. Itu tiupan yang kedua. Ia diberi nama nafkhatul ukhra, tiupan yang seterusnya ataupun tiupan yang lain. Ukhra ni daripada perkataan yang lain. Dan nama juga radifah, ada dalam Al-Quran. Okey, dalil dia surah Az-Zumar ayat 68. Apa? Semua ada dalil. Dua-dua ada dalil. Surah Az-Zumar ayat 68. Allah SWT firman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Cuba buka. Allah berfirman, nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Itu tiupan yang pertama. Itu dalil untuk tiupan yang pertama. Ditiuplah sangkakala, maka sa'iqa tu apa? Matilah semua makhluk yang berada di langit dan juga di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Siapa? Israfil. Summa nufikha fihi ukhra. Ni tiupan yang kedua. Kemudian ditiuplah tiupan yang al-ukhra, seterusnya. Untuk apa? Fa idza hum qiyamun yanzurun, untuk dibangkitkan daripada kubur.
Okey. Tetapi ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan sebenarnya ada 3 tiupan. Ada 3 tiupan, ada yang menyebutkan 2 tiupan. Tetapi khilaf ni tidak membawa satu pencanggahan yang jauh. Okey, pendapat yang mengatakan ada 3 tiupan. Yang pertama, an-nafkhatu al-faza'. Ada. Tak an-nafkhatu al-faza'. Tiupan yang menakutkan. Belum mati lagi. Israfil tiup, dia menakutkan semua makhluk yang ada ketika itu. Itu tiupan yang pertama. Tiupan kedua baru nafkhatus sa'iq, yang membawa kematian. Dan tiupan yang ketiga, tiupan yang membangkitkan. Tapi ada ulama menggabungkan tiupan yang pertama itu dia mencakupi tiupan yang menakutkan dan juga tiupan yang membawa kematian. Sebab tiupan perkataan faza' ni ada dalam surah An-Naml ayat 87. Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan hari mana ditiupnya sangkakala, maka fafazi'a, takutlah orang-orang ataupun makhluk yang berada di langit-langit dan juga berada di bumi. Allah sebut takut. Allah tak sebut sa'iqah, mati. An-Nahl ayat 87. An-Nahl 87 tentang fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Tapi ada ulama menggabungkan bahawa tiupan yang menakutkan ni juga dia membawa kepada kematian. Sa'iq. Kalau nak rujuk hadis tu juga ada hadis riwayat Muslim nombor 294 tentang tiupan sangkakala. Hadis riwayat Muslim nombor 294. Kalau kita bahas nanti takut ambil masa tapi boleh cari sendiri insya-Allah. Okey, yang keempat, al-imanu bil ba'thi. Kita beriman dengan ba'thu. Ba'thu tu apa? Kebangkitan. Kita beriman dengan kebangkitan. Setelah kita beriman bahawa adanya tanda-tanda kiamat, kemudian adanya kematian dan adanya alam di sebalik kematian, iaitu di kubur. Kemudian kita kena beriman adanya 2 tiupan. Tiupan yang menunjukkan telah bangkit ataupun telah datangnya hari kiamat. Ada tiupan yang menakutkan serta mengambil nyawa setiap manusia ataupun makhluk yang ada di atas muka bumi ketika itu. Kemudian ada juga tiupan yang membangkitkan. Jadi tiupan yang membangkitkan dia mahu kepada al-imanu bil ba'ats. Allah membangkitkan semua makhluk daripada kubur mereka. Okay, dalil dia surah Al-Mu'minun ayat 15 hingga 16. Surah Al-Mu'minun ayat 15 ke 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Minta maaf. Itu Al-Mu'minun ayat 115. Surah yang sama, ayat 115. Pun dalil tentang Al-Ba'thu. Allah menanyakan, apakah kalian sangka bahawa kami mencipta kalian sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Soalan majazi ke hakiki ni? Majazi. Untuk apa? Tahqir, untuk menghina ataupun mencela orang-orang kufar Quraisy yang tak percaya hari kebangkitan. Allah cakap, aku cipta kau ni sia-sia ke?
Sehingga kau boleh buat apa yang kau suka, kau boleh zalimi orang, kau boleh bunuh orang. Di dunia kau lepas, lepas tu kau mati begitu saja. Tak. Kau akan dibangkitkan, akan dihisap. Itu menunjukkan keadilan Allah. Itu surah Al-Mu'minun ayat 115. Kemudian dalil yang seterusnya surah yang sama ayat 15 hingga 16. Allah SWT berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Wajh dalalah, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Ayat 16. Kemudian boleh tambahan juga surah At-Taghabun ayat 7. Tentang keimanan hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Za'amal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir menyangka alla yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Sebab tu hari akhirat ni, keimanan tentang hari akhirat ni adalah perkara yang kedua. Al-Yaumul Akhir, yang Nabi dakwah selama 13 tahun di Mekah. Perkara yang pertama apa? Tauhid. Qul la ilaha illallah. Dan percaya tentang hari akhirat. Kerana dua benda ni tidak boleh dipisahkan. Dua benda ni dia dapat meningkatkan ketakwaan keimanan seseorang. Sebab tu Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sambung fik, falyakul khairan aw liyasmut. Lepas tu Nabi sambung lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nabi ulang lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Nabi saingkan dua perkara ni. Kenapa tak? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, maka bercakaplah dengan perkataan yang baik ataupun diam. Tapi Nabi cakap barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kenapa dua perkara ni? Kenapa? Agak-agak. Kenapa Nabi saingkan? Sebab barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka berkatalah dengan perkataan yang benar ataupun baik, ataupun dia tak boleh nak cakap benda yang baik, dia diam, falyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran dia. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka wajib ke atasnya untuk memuliakan tetamunya. Sebab dua benda ni dia tidak boleh pisah. Sebab tu dua benda ni diwajibkan. Ada benda yang pertama sekali Nabi dakwah selama 13 tahun dekat Mekah. Dua ni je. Qul la ilaha illallah, dan kau percaya kelak kau akan dibangkitkan. Sebab surah Al-Taghabun ni apa? Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir tu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Sebab buah ataupun samarat keimanan kita tentang hari akhirat, hari yang kita akan dibangkitkan, hari kemudian kita akan dihisap, setiap amalan kita tidak tertinggal, hari yang mana semua tubuh badan kita akan menjadi saksi apa yang kita lakukan, hari yang mana Allah akan tegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, yang mana orang yang pernah zalim di muka bumi dulu tak terlepas, tidak dihukum, pada hari akhirat dia akan dihukum. Bagaimana orang yang terzalimi tidak dapat menuntut haknya, pada hari itu dia dapat menuntut haknya. Keimanan semua ni akan menjadikan seseorang tu menjadi orang yang lebih bertakwa. Setiap perkara yang dia nak lakukan, dia akan ingat ada hari seterusnya. Kehidupan aku kat sini, aku nak asyik cakap-cakap benda yang kadang tak bermanfaat, dia tak membawa apa manfaat pun.
Sebab semua setiap mulut akan dipertanggungjawabkan. Pengorbanan aku untuk bersabar ataupun memuliakan jiran sebelah aku tu hanya sebentar. Kerana ada hari akhirat. Apabila aku berlaku zalim, aku tidak menunaikan hak-hak dia, kelak ke akhirat nanti aku akan dituntut. Kewajipan aku untuk memuliakan tetamu, untuk memberi yang terbaik ketika mereka datang walaupun keadaan kita serba kekurangan ataupun lain sebagainya, ini hanya sementara kerana kita ada hari akhirat yang akan dihisap. Sebab tu man kana yu'minu billah, beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah ni, apabila kita dah beriman dengan sebenar-benar keimanan, kita akan beriman kepada malaikat, rusul dan kitab. Tetapi apabila orang masih melakukan maksiat kerana dia lupa bahawa kelak dia akan dihisap. Sebab tu dua perkara ni sentiasa diiringi. Sebab tu surah Taghabun ni Allah berfirman, orang-orang kafir tu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Allah memerintahkan Nabi SAW, Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, demi Tuhanku, demi penciptaku, la tuba'athunna, ada kalimat taukid, la dengan nun, sesungguhnya mesti akan kalian dibangkitkan, wala tunabba'unna bima amiltum, dan akan diberi kabar tentang apa yang telah kalian perbuat. Okay, ada juga dalil daripada hadis riwayat Bukhari nombor 3349, 3349. Tiga empat sembilan. Hadis riwayat Bukhari. Mana hadis dia? Hadis Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan ghurlan, akan dibangkitkan manusia pada hari akhirat kelak hufatan, tidak berkasut, ghurlan, tidak bersunat. Ada riwayat lain dalam keadaan bogil. Hadis Aisyah. Jadi keimanan kita tentang hari kebangkitan termasuk dalam keimanan hari akhir. Dan juga hadis Bukhari 4975. 4975. Okey, persoalan Ustaz bagi hadis Bukhari ni dengan nombor macam nak tak cari? Senang je, ada apps dia. Sekarang semua dah ada apps ha. Tekan nombor, lepas tu tekan Sahih Bukhari, nanti keluar. Siap ada terjemahan Indonesia dia lagi. Ini Fathul Bari. Fathul Bari tu syarah bagi Sahih Bukhari. Boleh, insya-Allah. Jadi ada banyak sebenarnya apps dia, tapi ada yang apps kita kena berusahalah cari. Ada yang okey, ada yang tak okey. Ada yang kita tinggal masukkan perkataan yuhsyaru, nanti keluar semua hadis-hadis tentang kebangkitan. Ataupun kita nak masukkan nombor pun akan keluar nanti. Okey, yang seterusnya, al-imanu bil qiyamati wa ma tahdutsu fiha minal ahdath. Kita beriman dengan al-qiyamah. Al-qiyamah tadi kita sebut hari apa? Hari kita berdiri. Kat mana tu? Pada mahsyar. Jadi setelah kita dibangkitkan dari kubur, kita akan berdiri di padang mahsyar. Dan wama tahdutsu fiha, dan apa-apa yang terjadi di dalamnya. Apa-apa keadaan ataupun kabar yang akan berlaku pada padang mahsyar, kita kena beriman. Banyak hadis ataupun dari Al-Quran sendiri menerangkan tentang keadaan yang berlaku pada Yaumul Mahsyar, hari kita berada di mahsyar. Betul. Sedikit sebanyak saya bawakan.
Okey, hadzal yaum tawil. Hari ini kita akan diri dalam jangka waktu yang sangat panjang. Itu salah satu sifat yang akan berlaku pada ketika kita berdiri di padang mahsyar. Hadzal yaumut tawil. Pada hari ini adalah sangat-sangat lama. Surah Al-Ma'arij ayat 4. Surah Al-Ma'arij ayat 4. Allah sebut mana dia? Macam mana ayat dia? Surah Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruh kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ketika itu satu hari di padang mahsyar sama dengan kita di dunia ni 50,000 tahun. Bayangkan kita kena berdiri, tak boleh duduk. Tak ada riwayat yang mengatakan boleh duduk, boleh baring. Tak, semua kena berdiri. 50,000 tahun. Dan dalam surah ni juga menerangkan tentang surah Ma'arij ni. Kesimpulan surah Ma'arij ni betul-betul dapat meningkatkan kita tentang hari akhirat. Kerana surah Makkiyah. First kali Allah dah terangkan tentang satu hari pada hari kiamat menyamai 50,000 tahun di dunia ni. Ada tak orang yang sempat hidup 50,000 tahun? Kadang orang yang dah hidup 70 tahun, bila lah aku nak mati ni? Dah lama sangat hidup ni. Betul tak? Ni 50,000 tahun. Tapi bagaimana pula dengan dalil dalam surah As-Sajadah bahawa satu hari bersamaan dengan 1000 tahun? Ada kan? Kif ayat? Surah As-Sajadah. Al-Fusanah. Kif? La. Yang penting adalah dalam surah Sajadah menerangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. Apa seakan-akan dia ada berlaku pencanggahan. Apa jawapan dia? Belilah buku surah Ma'arij. Ada jawapan dekat situ. Betul, ada jawapan dekat situ. Sangat indah. Okey? Ayat 5 surah Sajadah ayat 5. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Alfa sanatin 1000 tahun, tapi sini 50 alfa sanah. Macam mana? Pening kan? Beli dekat Shopee, boleh beli surah Ma'arij. Okey. Salah satu kejadian yang berlaku di padang mahsyar juga, dunu syamsi minal khalaiq, rendahnya matahari daripada makhluk-makhluk ketika itu. Dalam riwayat mengatakan rendah sebab rendah sejengkal. Yang mana kalau kita mengikut akal fikiran kita yang terhad ni, kalau sejengkal terbakar kita. Tapi tak. Itulah yang kejadian yang akan berlaku, yang kita semua ni yang berada sekarang di atas muka bumi akan melaluinya. Dia ada sedikit keraguan pun. Dalam keadaan bogil, matahari dekat, diri lama, kan? Saking lamanya sampai semua manusia pakat, jomlah kita jumpa para nabi untuk cepatkan hisap. Kalau fikir-fikir, time tu dia dah yakin bahawa bila Allah hisap, yang baik masuk syurga, yang buruk masuk neraka. Dia orang sanggup tak nak masuk neraka Allah? Tak sanggup. Dalam kubur pun dia cakap, ya Allah jangan bangkitkan kiamat. Tetapi keadaan hari mahsyar tu
sangat tertekan sampai mereka cakap, dah tak sanggup lagi dah, hisap cepat-cepat, masuk neraka pun masuk neraka lah. Okey, Dunu Syams bin Khalid ada dalam hadis riwayat Bukhari nombor 6532. 6532. Riwayat Muslim 2863. Ni Bukhari, ni Muslim. Menerangkan tentang keadaan Yaumul Mahsyar. Begitu juga ada sab'atun tahta dhillillah. 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah. Ketika mana hari itu sangat lama, kemudian matahari sangat dekat, tapi Allah mengecualikan 7 golongan ni berada di naungan, di mana tidak ada naungan ketika itu melainkan naungan Allah. Siapa je 7 golongan ni? Imamun adil. Lagi? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Ini bukan sesuatu yang mudah. Bila masuk terpaut dia, bila dia tak dapat, tak mampu untuk pergi masjid, dia akan rasa bersalah, sedih. Dia akan rasa down. Tapi kita, bila hujan, alhamdulillah solat kat rumah. Tak ada bersalah langsung. Itu belum masuk lagi qalbuhu. Bila kita berkata hati terpaut, memang hati dia kat masjid sebenarnya. Dia pergi mana pun sebenarnya hati dia kat masjid. Dia akan teringat masjid je. Kemudian rajulani tahabba fillah ijtama alai wa tafarraqa alai. 2 orang lelaki ataupun 2 orang perempuan yang bertemu kerana Allah. Dia berpisah kerana Allah, dia bertemu pun kerana Allah. Ini pun tak mudah. Kerana pada zaman kita sekarang ni, kebanyakannya berkawan sebab apa? Sebab dunia, sebab pangkat dan lain sebagainya. Kemudian rajulun da'athu imra'atun dhatul jamal wa qala inni akhafullah, atau kama qala. Seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang perempuan, yang perempuan tu memang cantik. Nabi sebut sifat dia, bukan semua perempuan. Seorang lelaki yang dia dipanggil oleh seorang perempuan yang cantik, yang punya harta, dan dia boleh buat zina, tetapi dia tak buat sebab apa? Inni akhafullah. Dia takut akan Allah. Bukan dia tak buat sebab tak sempat, bukan dia tak buat sebab kena ras dengan Jaiz, tak. Dia tinggalkan tu memang sebab dia takut dengan azab Allah. Itu baru masuk. Ada orang dah masuk hotel apa semua, tiba nak buat, ada orang ketuk. Itu tak termasuk 7 golongan. Kemudian yang kelima, orang yang infak dengan tangan kanannya sehingga tangan kiri dia sendiri tak tahu. Memang dia betul-betul sembunyi. Tapi zaman sekarang siap buat live lagi. Allah musta'an. Okey. Kemudian yang keenam, yang seorang yang menangis bersendirian. Kerana apa dia menangis? Kerana dia mengingati Allah. Dia duduk seorang-seorang, betul-betul tak ada orang tengok. Dia bukan main phone, tapi dia berzikir dengan Allah. Kemudian dia nangis kerana mengingati Allah. Bukan menangis sendiri tengok phone, tengok drama. Ini nangis kerana Allah. Kemudian yang terakhir, pemimpin adil lah. Yang pertama al-imamu adil. Kemudian lelaki yang hatinya terpaut. Kemudian 2 lelaki yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kemudian lelaki yang dipanggil seorang wanita, tetapi dia syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda. Bila sebut pemuda, umur dia mesti bawah 40. Seorang pemuda yang ketika mana gairah dia tengah tinggi, kekuatan dia tengah tinggi, semua benda dia komplit lah orang pemuda ni. Tetapi semua kehebatan, kenikmatan yang diberi Allah ketika waktu muda tu, dia buat apa? Nasha'a fi ibadatillah. Dia tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Dia tak sibuk main bola, dia tak sibuk main game.
Tak sibuk ride dan lain sebagainya. Ride yang sia-sia lah. Tapi kan ride nak berdakwah asnaf, itu satu yang terpuji. Yang 7 golongan ni, Mm-mm. kebanyakannya lelaki. Tak. Semua mencakupi kecuali imam. Kecuali yang imam tu, imam muadil itu khusus untuk lelaki. Tapi yang selainnya, 6 golongan yang seterusnya itu semua untuk lelaki dan wanita. Walaupun hati tempat di masjid, termasuk wanita. Termasuk wanita juga. Okey, yang seterusnya syafa'atul kubra. Asy-syafa'atu al-kubra. Syafaat yang terbesar. Apa syafaat dia? Apa pertolongan yang terbesar ketika ni? Dicepatkan hisap. Ketika mana hari yang sangat lama, keadaan berbogel, tidak bersunat, tidak berkasut, kemudian matahari dekat, yang mana dalam hadis yang sahih, peluh yang akan dikeluarkan oleh setiap orang tu berdasarkan amalan dia. Semakin banyak amalan jahat dia, semakin tenggelamlah dia dengan peluh dia sendiri. Peluh yang masin busuk kan, dia akan tenggelam dengan peluh dia sendiri. Kemudian ada 7 golongan ketika itu dikecualikan untuk mendapat azab ketika yaumul mahsyar. Dan saking lamanya waktu yang berlalu, akhirnya ketika itu manusia nak mempercepatkan hisab, maka adalah syafa'atul kubra yang diberi khusus kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Datang daripada Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua cakap aku tidak mampu untuk memberikan kalian syafaat. Tetapi bila datang kepada Nabi Muhammad, Khalilullah, Kalimullah, maka Allah perkenankan. Itu ada dalam hadis Bukhari nombor 4712. Kisahnya panjang. Hadis Bukhari nombor 4712. Okey, kita berhenti dekat poin yang nombor 5 dulu. Minggu depan kita sambung yang seterusnya. Wallahu taala a'lam. Jadi apabila kita dah betul-betul yakin dengan keimanan yang sesungguhnya tentang hari akhirat ni, mesti dia akan membuahkan hasil bagi seorang hamba tu untuk lebih tingkatkan keimanannya. Betul tak? Bila kita dah tahu, misalnya lah hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan, pasti tidak ada keraguan, dalam keadaan kita tidak berpakaian, dalam keadaan matahari sangat dekat, panas, peluh, masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Betul? Tak ada ketika itu mak fikir nak selamatkan anak, anak fikir nak cari isteri dan sebagainya. Tak, semua lari masing-masing. Sebab semua dah, baru ketika itu, ya Allah, memang betul ada hari kebangkitan. Bagi hari itulah penyesalan tidak berguna lagi. Tetapi Allah ni sangat besar rahmat dia. Allah menyediakan 7 golongan untuk dikecualikan. Nanti kelak kita akan belajar lagi tentang hisab. Allah bagi lagi sifat-sifat 70,000 orang yang tidak akan dihisab wala azab, masuk syurga terus. Jadi rahmat semua hadis yang kita dapat ni daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang memang sahih, untuk apa? Untuk kita kejar. Misalnya Afiq Adam masih muda, Syekh Zairi masuk golongan syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadat kepada Allah. Tinggalkan sekejap apa-apa benda yang lara. Betul-betul syak pukul 3, Ustaz saya dah standby. Misalnya untuk Adam dan Afiq. Jangan pernah rasa, ya Allah, kenapa aku kena kelas online agama ni, kenapa kawan-kawan aku lain boleh pergi main game. Jangan. Kelak nanti kita dekat yaumul mahsyar tu, bila kita betul ikhlas menjadi seorang pemuda untuk tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah, time kita dekat sana tu lah baru, ya Allah, alhamdulillah. Betul tak? Dapat naungan dari Allah. Bukan naungan payung ke masuk bawah bumbung, tak. Ni naungan daripada Allah. Redup, tak ada tenggelam, tak ada kelang kabut. Jadi memang pembelajaran keimanan dengan hari akhirat ni sangat ditekankan. Bukan sekadar kita belajar setiap Khamis je ni.
Nanti homework untuk para pelajar untuk tingkatkan takwa, belajar lagi hari tentang keimanan hari akhirat. Kerana inilah Nabi SAW 13 tahun perjuangkan kepada orang yang dulu bunuh anak. Kerja dia asyik riba. Memang buruklah buat, tetapi bila betul-betul keimanan tentang hari akhirat dia betul-betul kuat, dia jadi manusia yang terbaik. Faedah yang saya sebut ni semua dalam buku Surah Ma'arij ni. Saya dah baca dah. Masya Allah. Memang kalau kita baca, betul-betul kita akan terfikir, ya Allah, beginilah didikan Nabi SAW untuk para sahabat tentang keimanan hari akhirat. Wallahu ta'ala alam. Jadi hari ini kita tak ada soalan. Dah pukul 12. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi poin yang seterusnya. Setelah dibangkitkan, akan kita diberikan amalan, kita amalan, kemudian dihisap, seterusnya masuk syurga dan ataupun masuk neraka. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim